Okey, dalam kita menangkis berita palsu, ia memerlukan kerjasama daripada semua dan juga kebijaksanaan masing-masing. Kalau jumpa tengok, kita tengok, biar betul. Biar betul. Jadi kita kena periksa maklumatnya terlebih dahulu, barulah kita boleh kongsi dengan orang lain. Dan ini perlu untuk kita kongsikan anda semua. Sangat perlu. Sebab apa? Pastinya melalui kejayaan beliau ini pasti memberikan inspirasi kepada kita semua rakyat Malaysia. Ya. So, pastinya kita nak kongsikan kepada anda iaitu beliau merupakan penerima tunggal dari Malaysia yang menerima pengiktirafan daripada World Book of Record pada bulan Oktober yang lalu, dan anugerah ini diberikan atas sumbangan mempromosikan perjuangan pendidikan dan warisan budaya Malaysia ke negara dan juga di peringkat antarabangsa. Sangat teruja. Ini dia anugerah yang dapat anda saksikan. Kita ucapkan banyak-banyak tahniah kepada tetamu kita pada waktu ini, Dr. Malini Igathadan yang merupakan pengasas TMP Group, pemenang dan juga pemegang buku rekod dunia atas perjuangan pendidikan dan warisan budaya. Tahniah. Terima kasih. Dan selamat pagi, selamat datang ke ucapkan ke Selamat Pagi Malaysia. Baik, dan apapun ini merupakan satu penganugerahan yang kata bukan mudah sebenarnya. Betul. Kan untuk kita peroleh dan kita terima anugerah, dan bukan salang-salang orang sebenarnya yang dapat anugerah seperti ini. Dan kalau kita nak mulakan terlebih dahulu, kita nak tanyalah kepada doktor, kita nak kenal dengan Dr. Malini sendiri secara dekat. Kalau kita boleh kongsi terus dengan kami tentang perihal Dr. Malini, kita mulakan terlebih dahulu dari segi latar belakangnya. Ramai nak kenal ini supaya kita ikut jejak langkah doktor lepas ini. Okey, terima kasih atas undangan. Okey, nama saya Dr. Malini. Saya berasal daripada Rawang. Tapi sekarang saya di Klang. Selepas berkahwin, saya berpindah ke Klang. Suami saya, Encik Maniwanan, saya mempunyai 3 orang anak. Okey, baik. Itu sedikitnya lah latar belakang seorang yang memberi inspirasi kepada kita semua. Saya ni memegang World Book of Record ni berdebar rasa. Kita ambil aura yang ni. Okey, mungkin untuk permulaan juga kita nak cerita kepada penonton bagaimana pada awalnya boleh terdetik untuk menyertai ataupun menghantar permohonan berkenaan World Book of Record ini, doktor. Okey, sebenarnya kejayaan ni saya tak hantar apa-apa pencalonan ke apa-apa. Ini dicalonkan oleh organisasi di luar negara, dari luar negara. Saya tak hantar apa-apa sebenarnya. Baru-baru ni saya menyertai satu conference dekat New Delhi. So sebelum saya menghadiri conference tersebut, diorang kumpulkan semua profil semua delegate daripada seluruh dunia. So saya mewakili Malaysia lah. Saya adalah salah seorang delegate daripada Malaysia. So itu sahaja yang saya tahu. Selepas saya sampai ke New Delhi, hari pertama conference kami, baru saya dapat tahu yang saya adalah salah seorang penerima World Book of Record. Okey, baik. Jadi mereka melihat dan memerhati latar belakang dan juga apa yang dilakukan. Jadi mereka bawa dan akhirnya mendapat anugerah ini. Ya, betul. Dan ada tak satu proses saringan yang perlu lalui ataupun macam mana? Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut. Ya, saya sebenarnya sebelum tu, saya rasa dalam 10 tahun lepas lah, saya pernah mencalonkan diri saya sendiri ke World Book of Record, tetapi gagal. Okey. Tapi lepas tu saya pun stres, saya pun frust. So lepas tu saya tak macam mana saya tak teruskan usaha tersebut. Cuma saya fokus lebih kepada I punya profil saja. So I punya aktiviti, so whatever conference, lepas tu seminar, workshop, itu yang saya fokus. So saya punya profil menjadi semakin tebal lah. Itu yang saya tahu. Tapi just for information, ini adalah anugerah saya yang ke-200 sebenarnya. Ke-200? Yang ke-200? Ya, ini yang ke-200 sebenarnya. Saya menerima pengiktirafan anugerah bukan saja di luar negara, tapi juga kalau nak cakap dalam negara memang terlalu banyak. Banyaklah, ya. Memang banyak sebab saya membawa ramai budak daripada akademi saya untuk sains dan inovasi, pertandingan sains dan inovasi. Memang banyak
banyaklah. So saya kumpulkan semua tu. So ini adalah betul-betul ke 200. Wow, pastinya satu kejayaan manis untuk doktor sendiri ya. Kalau kita lihat profil daripada doktor sendiri kan, wow, senarai kejayaan dan juga pengiktirafan yang diterima. Wow, senarai yang cukup panjang doktor. Kalau kita nak sentuh satu persatu ni, tak cukup masa kita doktor. Okey, untuk ruang ketika ini doktor, kita nak menyentuh berkenaan World Book of Record yang diterima oleh doktor sendiri. Sebenarnya rakyat Malaysia nak tahu apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh doktor sendiri. Okey, kami sebenarnya setiap tahun ada 3 program khas. 3 program khas ni dia more into cultural program, cultural exchange program dengan student di luar negara. So kami akan tapiskan student daripada Malaysia, diorang akan menghadiri program tersebut. So program tu adalah diorang akan menghadiri program tu 10 minggu sebenarnya. 10 minggu. So setiap 1 minggu dia ada topik khas. Tapi semua tu pasal budaya kita. Kan budaya kita sangat unik. So dia pasal budaya, lepas tu adat kita, makanan kita, lepas tu banyak lagi sebenarnya. So setiap 1 minggu diorang akan daripada Malaysia diorang akan memamerkan semua budaya daripada Malaysia lah. So student kita dengan student luar negara. Itu adalah salah satu program khas yang kami buat dari Malaysia. Okey, apa yang boleh saya simpulkan di sini, doktor pernah cuba untuk dapatkan satu pengiktirafan sebelum ini, menghantar sendiri, tapi rezeki itu tidak berpihak kepada doktor. Tapi doktor teruskan dengan apa yang doktor mahukan. Doktor maksudnya dari segi aspek penyelidikan dan apa yang doktor lakukan adalah disebabkan jiwa, passion doktor sendiri. Betul. Dan akhirnya dapat penghargaan ini yang tak disangka-sangka. Jadi apa sebenarnya yang Dr. Malini mahukan dunia buka mata tentang warisan budaya Malaysia ni? Saya rasa apa yang saya buat setakat ni, saya rasa tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Banyak ni. Tak cukup. Tak cukup ya? Itu award saja. Tapi saya rasa dari segi pamerkan adat kita ke dunia luar, saya rasa tak cukup lagi. Banyak lagi program dalam list saya yang saya akan buatkan pada tahun 2024. Kalau cerita pasal senarai, apa yang nak dicapai lagi selepas ini, doktor? Okey, sebenarnya kami nak registerkan satu organisasi daripada Malaysia ke international under International Cultural Exchange Program. Kita nak bawa cultural kita ke negara-negara Europe juga. Sebab setahu saya, masa saya buat semua cultural program ni dekat sini, negara-negara daripada Europe, diorang memang sangat suka dengan kita semua adat kita. Yes. Saya pernah bawa kita punya baju Melayu, baju kurung, sari daripada sini, pakaikan untuk diorang dekat situ. Sebab saya pernah visit diorang untuk one of the conference juga dekat Romania dengan Denmark tahun ni. So saya bawa sekali semua baju-baju tu untuk diorang, saya pakaikan. Diorang memang suka. Sebab kan adat kita sangat cantik, sangat unik. Betul. Yalah, dari segi kepelbagaian kaum kita, belum menyentuh lagi masyarakat di Sabah dan Sarawak yang juga mempunyai kebudayaan yang cukup unik. Dan doktor, pastinya sekarang ini ramai yang melihat kejayaan yang dicapai oleh doktor. Namun untuk mencapai kejayaan tersebut pastinya ada jalan-jalan yang berliku, cabaran yang perlu dilalui oleh doktor sendiri. Yalah, sebelum ini apa antara perkara yang membuat doktor rasa down, mungkin rasa macam perjalanan ini terlalu sukar, tapi apa yang buat doktor lebih bersemangat selepas itu? Okey, saya rasa bersemangat tu sebab I punya students tu. Setiap kali saya nampak I punya student tu, saya rasa saya tak boleh berputus asa. Saya kena buat banyak lagi. Setiap kali saya tengok diorang, saya rasa macam tak apa, kita kena berusaha lagi, banyak lagi. Tak apa, mungkin banyak isu masa perjalanan saya seperti dah cakap, tapi saya tak pernah berhenti. Saya terus berusaha. Sampai hari ini. Berusaha itu salah satu daripada perkara yang perlu kita lakukan secara berterusan. Jadi di penghujung ini pesanan kepada semua bagaimana untuk kita capai cita-cita kita dan kejar impian dan jangan pernah berputus asa. Silakan doktor. Mungkin kalau kita usahakan. Saya rasa apa-apa in between jangan stop halfway. Tak apa, yang penting
proses tu. Produk tu kemudian. Proses perjalanan tu sangat penting. Jangan harapkan apa-apa dulu, tak apa, berusaha, teruskan berusaha. Lepas tu satu hari nanti kita akan mencapai cita-cita kita. Ya, okey. Baik, itu kita lakukan sungguh-sungguh apa yang kita mahu lakukan dengan penuh jiwa dan perasaan. Pastinya kalau tidak sekarang, macam tengok 10 tahun perjalanan lebih kurang. Ya, 15 tahun. 15 tahun. Baru dapat yang ke-200 ni. Betul, 200 anugerah telah pun diterima. Beliau juga merupakan penerima anugerah pendidik berkarisma 2018, mentor inovasi 2019. Kalau nak sebut salah satu tak cukup masa ni. Tapi apapun kita nak ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada doktor kerana memberi inspirasi kepada kita semua rakyat Malaysia bahawa kita rakyat Malaysia juga mampu mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Itu sudah pasti. Okey, baik, dan kita bawakan pada waktu ini cerita pagi pula. Kita nak bawakan kisah dari Kedah pula, mana difahamkan Fakhrul Razi nak berkongsi tentang pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO penggerak hufaz fokus penglibatan pelajar tahfiz dengan TVET. Sangat menarik. Jom kita terus bersama-sama dengarkan kita di sana. Silakan.